Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan ila muallifi li hadzal kitab li haula'il kutub Syekh Abdul Rauf bin Nurin hafizahullahu taala wa Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami rahimahullahu taala, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu taala, wa masyayikhina ajma'in wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul bagi meneruskan lagi pengajian kitab kita. Saya mohon maaf terlambat hampir setengah jam lebih kurang. Sebab tadi sampai di sini tadi lebih kurang 8.30 memang dah sampai dah sini. Tapi ada orang minta cop borang. Alhamdulillah lah, dia mula-mula cop borang berkenaan dengan urusan perkahwinan, tapi selepas tu dia tanya berkenaan dengan urusan faraid, urusan pembahagian harta. Dan sedikit saya nak sebut berkenaan dengan pembahagian harta ni. Inilah masalah dan juga penyakit di Malaysia kita, bukan sekadar di Labuan ni saja, tapi di seluruh Malaysia. Di mana-mana tempat pun pergi ada pergaduhan perebutan harta. Memang banyak. Tadi sebentar tadi adik-beradiknya ada lebih kurang 9 orang. Ada 4 daripadanya sudah meninggal. Kemudian harta yang daripada nenek, maksud dia perlindungan dia yang dulu, mak dia dulu, harta bapak dia dulu belum dibahagikan lagi. Dan adik-beradik itu pun sudah meninggal pula dah. Dia jadi masalah. Panjang dari situ. Tapi cuma tadi secara umum saya beritahu, memang trend di Malaysia kita daripada dulu sampai sekarang ni, setelah daripada penjajahan British, ini saya beritahu setelah daripada penjajahan British, iaitu setelah daripada 1800 Masihi ke bawah sampai zaman kita, orang sudah tidak bagi lagi harta pewarisan tanah, terutama tanah lah, mengikut kaedah faraid dari sudut agama. Sudah tidak ada lagi. Kalau ada sekalipun sangat sedikit. Kebanyakannya sudah tak mau ikut. Kebanyakannya kata bahagi sama rata lagi adil, dia kata. Salah sebenarnya. Kenapa kita kata salah? Hukum Allah ialah lebih adil daripada hukum ketetapan manusia. Dalam Islam, adil bukan sama rata. Itu kita kena faham. Adil bukan sama rata. Adil ialah meletakkan sesuatu pada hak dia. Meletakkan hak kepada yang berhak. Memberikan hak kepada yang berhak terima. Itu adil. Anak kita umur 20, anak kita yang kedua umur 10 tahun, anak ketiga umur 1 tahun. Adakah belanja harian kita kena bagi 3-3 orang ni sama RM20? Kalau ikut hukum sama rata, maka kita akan bagi begitu. Betul ke tidak? Tapi adil bukan begitu. Adil diberikan yang hak dia. Itu adil dari sudut Islam. Sebab tu dalam Islam, dalam hukum harta faraid, yang perempuan akan terima 1 bahagian, yang lelaki terima 2 bahagian. Ramai orang lawan, terutama sekali golongan feminism, sister in Islam. Ni direct ni saya sebut ni. Kalau boleh nak cut nanti pun cut lah, tak ada masalah. Terutama kumpulan-kumpulan liberalisme
Sistem Islam lah, dia ada banyak pecahan bawah tu. Asas dia ialah kumpulan liberal, iaitu menyamaratakan semua benda. Ini sebenarnya golongan-golongan sesat. Dia bukan sekadar bawa kepada kesesatan dari sudut hukum hakam, tapi nanti dia akan bawa kepada kesesatan dari sudut akidah sendiri sebenarnya. Sampai tahap begitu. Lebih jauh lagi lah kalau kita kajian sikit lagi. Baik. Mereka mengatakan bahawa tidak adil, tidak boleh begitu, perempuan mesti sama macam laki-laki. Baik. Dari sudut konsep Islam, orang perempuan dia ditanggung, orang laki-laki dia menanggung. Buktinya harta suami, adakah 100% suami punya? Tak. Daripada harta suami ada sebahagiannya harta isteri. Dia kena bagi pada isteri nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, belanja harian, sebagainya. Dia kena bagi. Betul ke tidak? Baik. Kalau dia tak bagi, isteri boleh ambil tak daripada dompet dia? Boleh. Tapi jangan diamal lah. Nanti jadi pergaduhan. Walaupun pada hukum boleh, tapi jangan diamal. Nanti jadi gaduh. Jadi bergaduhan, jadi bercerai sebagainya, pukul macam-macam, tak jadilah, tak betul lah macam tu. Tapi kalau dari sudut dalil memang ada. Memang ada. Nabi suruh kepada seorang sahabiah yang asal dulu dia lawan Nabi, Hindun binti Utbah, yang kerat dada Sayyidina Hamzah tu kan. Dia pernah mengadu selepas dia masuk Islam, dia mengadu kepada Rasulullah bahawa suami dia siapa? Abu Sufyan. Memang kedekut dia tak hidung basin betul. Haji Bakhil pun kalah. Bayangkan tu. Jadi Nabi kata kepada Hindun, Nabi kata apa? Ambil yang berhak bagi kamu. Maksudnya Nabi benarkan Hindun pergi ambil harta Abu Sufyan tu yang berhak untuk dia, tapi tak boleh lebih. Begitu. Tapi jangan amal walaupun hukum tu ada, dia memang dah terdesak betul baru boleh. Tapi janganlah ada masyarakat kita jangan begitu, dia akan jadi masalah pukul, belasah dan sebagainya, itu jadi masalah panjang. Baik. Tapi kalau harta tu harta perempuan, suami boleh minta tak? Boleh minta, tapi kena ganti balik. Begitu. Dipanggil pinjam. Melainkan kalau dihalalkan tu belakang cerita lah. Tapi pada asalnya kalau isteri ambil harta, ambil daripada harta suami, itu tidak menjadi haram. Yang hak bagi dia lah, jangan berlebih pula. Berlebih haram, itu jadi mencuri. Tapi kalau suami ambil harta isteri, minta harta isteri, kan, itu dia kena ganti balik. Dia wajib kena ganti balik. Itu menunjukkan bahawa apa? Perempuan ini ditanggung. Kalau berlaku penceraian atau meninggal suami dia, maka siapa yang akan tanggung perempuan ni tadi? Wali dia. Kalau bapaknya masih hidup, kalau bapaknya sudah meninggal, datuk dia. Kalau dua-dua sudah meninggal, pergi kepada wali akrab. Siapa? Adik-beradik. Kalau dia memang anak tunggal, maka pergi kepada pakcik. Kalau pakcik pun tak ada, pergi pada sepupu. Ada 26 maratibul awliya dia panggil. 26 martabat wali itu ada bahagian. Dia akan ditanggung oleh ni, dia akan ditanggung oleh ni. Tak ada yang ni akan tanggung. Tak ada yang ni. Wali dia semua akan tanggung. Itu orang perempuan. Tapi orang lelaki, kalau isteri dia meninggal, siapa nak tanggung dia? Kau tanggunglah diri sendiri. Itu kalau lelaki. Sebab itulah dalam faraid Islam, kalau suami kematian isteri, dia akan dapat 1/2 kalau tak ada anak. Kalau ada anak 1/4 suku. Kalau yang perempuan, dia meninggal suami dia, maka kalau ada anak dia dapat 1/8. Kalau tak ada anak dia dapat 1/4. Dia lebih sikit. Dia lebih sedikit daripada yang suami dapat. Kalau anak pula, kalau kematian mak bapak dia, yang laki-laki dapat 2 bahagian, yang perempuan dapat 1 bahagian. Kenapa? Kerana yang 2 bahagian ni dia kena tanggung yang 1 bahagian tu sebenarnya. Tapi kebanyakan orang dapat macam mana? Habis dapat, batang hidung pun tak nampak, bayang-bayang pun tak tahu bagaimana. Betul ke tidak? Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan bergaduhlah 7 keturunan bersama-sama. Bukan 7 keturunan, berzaman-berzaman. Harta perlindungan yang 10 lapis daripada atas dulu, moyang yang atas semua dulu, masih belum dibahagikan lagi. Sampai sekarang masih bergaduh. Berlaku di masyarakat kita.
Jangan sampai tahap begitu. Jadi kita yang belajar dalam pondok ni, kami minta jangan begitu. Nanti kita akan rujuk, kita akan ceritalah sampai tajuk faraid sebagainya, nanti baru kita akan belajar yang lebih detail lagi. Tapi selepas kita khatam 3 kitab ni lah, baru kita boleh buka bab faraid tu. Fardhain tu kena belajar, tapi selepas kita khatam yang 3 ni dulu. Boleh baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung pengajian kita pada muka surat apa? 20 Muka 20 kan? Okey, baik. Berkenaan dengan hukum syarak. Hukum syarak. Minggu lepas kita dah bahagikan sikit berkenaan dengan hukum adat, kemudian perkara-perkara yang melanggar adat ataupun dipanggil mencari adat. Yang ada 8 tu, ingat kan? Ada kan kita dah sebut? 4 yang diredai, 4 yang tidak diredai tu. Mana yang tak hadir sebagainya tu boleh rujuk pada kawan-kawan balik insya-Allah. Malam ni sebabkan masa kita pun dah sempit sudah ni kan, takut tak selesai, jadi kita tengok kepada hukum syarak terus. Boleh Okey, insya-Allah. Bismillah. Hukum syarak ni apa dia? Khitabullah. Titah perintah Allah Taala. Dia datang dalam 2 versi, Al-Quran dan juga hadis. Boleh kita tulis itu. Sumber khitabullah ataupun titah perintah Allah Taala ni, apa itu hukum syarak? Hukum syarak ialah khitabullah Ta'ala, titah perintah Allah Ta'ala. Daripada mana kita boleh dapatkan titah perintah Allah Ta'ala ni? Dari 2 sumber, Al-Quran dan juga hadis. Boleh kita tulis terus. Macam kami lagi suka dhabit di buku tu terus. Di buku ni terus. Biar panuh muka surat tu, sampai tak payah mau dibaca pun tak apa. Tapi susun elok-elok lah. Itu lagi bagus, senang nanti kita nak rujuk semula. Khitabullah Ta'ala, kita perintah Allah Ta'ala yang boleh kita ambil daripada Quran dan juga hadis Nabi. Yang bergantung, al-muta'alliqu, yang bergantung ataupun yang berhubung kait, bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan-perbuatan orang yang mukallaf. Maksudnya titah perintah Allah Ta'ala daripada Quran dan hadis, ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Bitalabi, sama ada titah perintah itu dalam bentuk tuntutan, awil ibahati, atau keharusan, awil wad'il lahuma, ataupun hantaran bagi keduanya. Hantaran ni maksud dia apa dah? Faktor. Bahasa mudah kita nak terjemah tu faktor. Bahasa sekarang lah, bahasa lama dia panggil hantaran. Kita pun apa hantaran Ustaz, mas kahwin ke? Bukan. Hantaran tu maksud dia apa? Faktor. Faktor. Punca dia, punca. Begitu. Baik. Ini pengertian secara umum. Jadi daripada situ kita dapat macam mana dia ada 3, betul ke tidak? Titah perintah Allah Ta'ala ni ada 3 sudut. Hukum syarak ni, kita nak bahas hukum syarak. Macam mana terjadinya hukum syarak, macam mana ulama keluarkan kaedah hukum syarak ni. Dia mesti datang daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Betul? Dia datang daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. As-Sunnah ni Al-Hadis lah sama, ataupun hadis Nabi. Ini sumber dia. Dan dalam Quran dan juga hadis ni, ayat-ayat suruhan titah perintah Allah Ta'ala daripada Quran dan hadis ni, dia dalam 3 bentuk ayat, 3 jenis, 3 bahagian. Iaitu dia panggil ayat talabun, ayat tuntutan atau suruhan. Yang kedua, dia dalam bentuk ibahah. Ibahah ni maksud dia apa? Keharusan atau pilihan. Yang ketiga, dia dalam bentuk wad'i.
Maksud dia apa? Faktor ataupun hantaran. Hantaran atau faktor. Okey. Dia bukan semua ayat Al-Quran akan jadi ayat hukum. Bukan semua hadis akan jadi hadis hukum. Imam Ghazali bagi tahu dekat dalam kitab usul fiqh dia yang nama dia Al-Mustasfa, bahawa ayat Al-Quran yang menjadi hukum, yang boleh dijadikan sumber hukum, ada lebih kurang 600 lebih saja ayat. Daripada 6,236 ayat total Al-Quran, satu Quran, lebih kurang 1/10 daripada tu sahaja yang ayat-ayat ada berkenaan dengan suruhan, larangan, perintah Allah Ta'ala yang menjadi hukum. Okey? Nampak Sampai setakat tu boleh timur lagi? Empat lagi Okey. Jadi ayat Al-Quran dan juga hadis ni, ada sebahagian ayat dan hadis tu dia menjadi tuntutan, suruhan. Suruhan dalam bentuk macam mana? Suruhan dalam bentuk wajib ataupun haram, ataupun sunat, ataupun makruh. Apa beza? Suruhan atau tuntutan dalam bentuk wajib, maksudnya suruhan yang mesti kena buat, tak boleh tinggal. Kalau tinggal berdosa. Kalau suruhan dalam bentuk sunat, digalakkan buat, tinggal tak berdosa tapi rugi. Haram, tuntutan untuk kita mesti tinggal, mesti jangan buat. Itu dia panggil tuntutan haram, ataupun suruhan yang dalam bentuk haram. Suruh tinggal, bukan suruh buat Suruh tinggal, tu makna haram tu. Suruh kita tinggal. Kalau kita bikin, kita kata buat juga, apa jadi? Berdosa. Kalau kita tinggal dapat pahala. Itulah suruhan haram. Makruh ataupun tuntutan makruh. Makruh ni maksud dia apa? Benda yang kita digalakkan tinggal. Digalakkan kita tinggal. Digalakkan kita tinggal benda tu. Itu dipanggil benda makruh. Kalau kita buat juga berdosa tak? Tak berdosa, tapi jadi biadab. Jadi kurang ajar dia panggil. Itu benda makruh. Adapun ibahah, keharusan atau pilihan, ini satu je, dia hasilkan satu saja. Iaitu dia panggil hukum harus. Hukum harus. Harus ni makna kita boleh pilih. Nak buat pun boleh, tinggal pun tak jadi masalah. Dan hantaran ni ialah faktor. Faktor menjadi wajib, faktor menjadi haram, faktor menjadi sunat, faktor punca menjadi makruh, faktor ataupun punca benda tu menjadi harus. Boleh faham Itu dia panggil wadhi' ni. Semua ni dia dalam bab hukum syarak. Hukum syarak. Kenapa kita sebut hukum syarak? Kerana hukum syarak tu maksud dia apa tadi? Berkaitan dengan semua ni yang kita sebut ni tadi, berkaitan dengan perbuatan kita. Dia tidak ada kaitan dengan Allah. Boleh faham Dia tak ada kaitan dengan binatang. Dia tak ada kaitan dengan burung terbang, tak ada kaitan. Wajibkah burung tu kena terbang? Ke makruh dia terbang? Tak ada kaitan. Dia tak ada kaitan dengan lembu. Tahu? Lembu kencing Khamis tu berdiri ke duduk? Lembu tu kan dia berkhamis kan? Dia berdiri ke dia duduk? Berdirilah. Apa makna berdiri? Cuba terjemah sikit. Apa makna berdiri? Tidak duduk. Apa makna tidak duduk? Berdiri. Selesai masalah. Tutup cerita, wassalamu. Boleh balik dah. Okay. Apa makna berdiri? Apabila meluruskan kedua kaki dalam keadaan tegak dan diangkat punggungnya, maka dia panggil itu sebagai berdiri. Kalau kita letak punggung,
kita luruskan kaki, itu bukan panggil berdiri, itu berlunjur. Masih duduk. Makna berdiri ni apa dia? Punggung tu terangkat, kaki tu lurus, tu berdiri. Walaupun badan tu bongkok. Dia panggil berdiri bongkok. Tapi masih dia panggil berdiri. Jadi lembu tu tadi, ketika dia berkamih, dalam keadaan kaki dia macam mana? Ada bengkok turun ke bawah kah? Tak, tagak begitu kan? Dan pernah tengok tak lembu berkamih dalam keadaan dia duduk ke bawah? Tak pernah lagi kan? Jadi jangan kita berkamih berdiri, faham? Itu sebenarnya kami cakap tadi tu. Pusing dulu jauh-jauh. Poin dia kat situ. Jangan kita berkamih berdiri. Jadi sama macam lembu. Tapi adakah hukumnya haram kita berkamih berdiri? Hukum dia makruh. Kenapa jadi makruh? Ayalah tidak digalakkan. Kenapa? Sebab dalam riwayat hadis, Nabi pernah beberapa kali kamih berdiri. Sedangkan Nabi suruh kita kamih duduk, cangkung lah. Bukan duduk bersela, cangkung. Dan kebanyakan Nabi buang air dalam keadaan cangkung. Beberapa kali sahaja Nabi diri. Itu menunjukkan bahawa apa? Mencangkung tu hukumnya wajib ke sunat? Sunat. Jadi asas kenapa jadi hukum benda tu sunat? Banyak faktor. Itu dia panggil banyak faktor. Dan dalam faktor ni, dia ada 5 perkara yang termasuk dalam faktor ni. Pertama dia panggil sebab. Yang kedua syarat. Boleh kami tulis Jawi, tapi kami sebut. Nanti boleh siapa nak tulis Rumi, tulislah Rumi. Yang ketiga mani'. Yang ketiga mani'. Pelik sikit Jawi malam ni. Okey, mani'. Yang keempat sah ataupun sahih. Sahih samalah. Yang kelima batal. Jadi dia ada 5. Wadhi' ni dia ada 5. Hantaran ataupun faktor dia ada 5 perkara. 1 sebab, 2 syarat, 3 mani'. Mani' ni apa? Penghalang. Yang keempat ni sah. Sah ni luruslah ikut SOP. Batal ni dia tak ikut SOP. Batal. Tidak diterima. Tidak lurus ikut dia punya undang-undang. Okey. Dan kelima-lima ni dia menjadi faktor jadi wajib. Menjadi faktor jadi sunat, menjadi faktor jadi haram, menjadi faktor jadi makruh, menjadi faktor jadi harus. Inilah berkaitan dengan perbuatan kita sebagai manusia. Dia tak ada kaitan dengan perbuatan jin, tak ada kaitan dengan perbuatan malaikat, tidak ada kaitan dengan perbuatan binatang, tidak ada kaitan dengan berkaitan tumbuhan. Dia berkaitan dengan manusia. Hukum hakam berkenaan dengan perbuatan kita. Itu dipanggil hukum syarak. Kalau tajuk besar dia ni, dia panggil hukum fiqh. Boleh faham? Hukum fiqh. Jadi jangan kita salah berhukum. Apa hukum makan petai? Bolehlah kali. Salah. Bolehlah kali itu bukan hukum. Kalau orang tanya kepada kita, apa hukum berjalan kaki? Jalan batis. Pergi ke mana? Pergilah mana-mana. Hukum? Harus. Boleh tak jadi haram? Macam mana dia boleh berubah jadi haram? Apabila ada sebab jadi haram. Betul ke tidak? Begitu. Boleh faham Asal perbuatan manusia di atas muka bumi ni, asal-asal hukum dia ialah harus. Tapi dia boleh berpindah menjadi hukum wajib. Ada boleh berpindah jadi hukum haram, berpindah jadi hukum sunat, berpindah perbuatan itu jadi hukum makruh berdasarkan faktor. Berdasarkan faktor dia. Boleh nampak tak tu? Kami cuba cerita secara paling ringan. Sebab kita bukan dalam kuliah syariah. Kita dalam kuliah Pondok Turus Labuan. Kalau kuliah syariah, kamu cerita hyper lagi daripada ni. Wajib, mana asal istilah wajib? Itu tinggi lagi Kenapa jadi wajib bukan wujub? Sudah.
Itu nak bahas yang tu dia tak sesuai sini. Dia tak sesuai pada pengajian umum. Dia sesuai pada pengajian khusus. Mana pergi ke kuliah universiti dan sebagainya lah maksudnya tu. Begitu. Jadi level kita kami rendahkan sama-sama. Boleh Walaupun kami tahu ada ramai ustaz yang ada kat dalam ni. Tapi kita senadarkan saja dulu untuk meraihkan orang awam, orang ramai. Boleh Boleh dapat kan? Kita pergi pada contoh. Minta maaf sebelum tu kita pergi pada ta'rif dulu. Maksud. Maksud. Jadi muka surat 20 kami dah bahas dah kat sini. Secara umum, secara mudah. Itulah muka surat 20 tu. Sama aja. Carta yang Syekh buat tu pun sama aja tu. Nampak kan? Sama kan? Baik. Terus kita pergi pada ta'rif ataupun pengertian. Wajib. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang diberi pahala atas mengerjakannya dan diberi seksa atas meninggalkannya. Maksud dia apa? Bikin barang tu dapat pahala, tinggal dapat dosa. Contoh, Syekh sebut situ wajib sembahyang zuhur. Mana dia? Wajib solat zuhur. Solat fardu zuhur tu lah. Solat yang fardu 5 waktu tu. Wajib kita kena solat. Baik. Sunat. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang diberi pahala atas mengerjakannya dan tidak diseksa atas meninggalkannya. Mana kita bikin dapat pahala tinggal tidak berdosa. Itu benda sunat. Tetapi boleh tambah sikit belakang tu. Tetapi rugi. Tetapi rugi. Sebab benda sunat ni banyak sangat. Dan kebanyakan benda sunat ni sangat mudah. Contohnya tuan-tuan senyum saya. Cuba senyum sikit. Jangan tension. Tahu tunggu ustaz sampai setengah jam. Cuba senyum sikit. Boleh nampak walaupun tak nampak tapi nampak sudah tu. Dia bila mata tu sipit sikit tu, senyumlah tu. Tapi kalau mata tu buntang tu bukan senyum. Tu marah namanya tu. Ngantuk pula. Okey, baik. Maka senyum tu hukumnya ialah sunat. Tapi bila lalu tabung jangan kita senyum pula. Faham Terutama waktu Jumaat, ni yang laki-laki. Lalu tabung depan kita tu. Ataupun kita masuk daripada masjid tu kan, lipas di tabung. Kita lipas ataupun tabung yang lipas, tak kisahlah. Yang pentingnya depan kita tu ada tabung. Bila lalu tabung tu jangan pula kita senyum marah tabung tu. Sebab tabung tu tidak memerlukan pada senyuman kita. Tetapi tabung itu falsafahnya memerlukan kepada usin kita. Faham Itu falsafah dia. Jadi yang sunat ketika lalu tabung bukan senyum. Tetapi keluarkan usin masuk dalam tu. Itu yang sunatnya. Dipanggil sedekah. Faham begitu. Baik. Terus. Itu dipanggil perkara sunat. Kalau kata dah lalu dah tabung tu, kita buat tak tahu je. Apa berlaku? Dosa tak? Tak dosa. Siapa kata dosa? Kami tak kata dosa. Tapi rugi. Tahu rugi? Apa makna rugi? Tidak untung. Rugi ni maknanya tak boleh apa-apa. Itu makna rugi. Tak dapat apa-apa. Itu panggil rugi. Itu dipanggil rugi. Kita tak dapat hasil apa-apa pun, itu dipanggil rugi. Baik. Yang ketiga haram. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Perkara yang diberi pahala atas meninggalkannya dan diseksa atas melakukannya. Tinggal dapat pahala. Bikin dapat dosa, itu benda haram. Contohnya zina. Haram kita berzina. Baik. Yang keempat makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh ini perkara yang diberi pahala apabila kita meninggalkannya. Tinggalkan barang tu dapat pahala. Dan tidaklah diseksa atas melakukannya. Kalau kita bikin berdosa tak? Berdosa tak tuan-tuan? Tak berdosa. Tetapi tambah sikit, biadab. Tetapi dia jadi biadab. Sebagai contoh, makruh makan petai dan jering. Tu pun kena ditafsir sikit lagi kita nak bagi faham. Makan tu harus selagi mana barang tu halal. Petai dan jering ni benda halal kan? Betul ke tidak?
kita makan, haruslah. Harus. Kita boleh makan. Tapi sesudahnya kita makan tadi, mulut kita akan menghasilkan bau. Dan bau itu yang makruh. Faham ya? Tapi dari segi kalam, dari segi cakap, dari awal tu dia letaknya hukum makruh. Makruh makan patai. Sebenarnya hakikat dia ialah makruh makan dan bau yang dihasilkan. Dihasilkan tu baru jadi makruh. Tapi bila kita nak ajar orang adab, kita kena ambil dari akar, dari awal, dari punca masalah. Punca masalahnya ialah apa? Takkan jadi berbau itu melainkan kena makan. Begitu. Maka makan itu pun jadi hukum makruh. Begitu. Itu asas dia tu. Baik. Kalau kata sesudahnya kita makan, memang mulut berbau, tapi sebelum kita tunaikan ibadah, sebelum jumpa dengan orang dan sebagainya, kita usuk gigi dulu. Adakah dia jadi lagi hukum makruh? Tidak. Begitu. Jadi adabnya ialah, kalau kata selepas kita makan benda yang berbau begitu, dia bukan kata patai jaring saja. Ini contoh pada alam Melayu. Kalau orang Arab makan jeruk bawang, bukan jeruk bawang. Bawang tu terus dimakan. Tak kisahlah. Bawang merah, bawang putih, bawang oren, bawang coklat, bawang kelabu. Semua jenis bawang. Ada tuan-tuan. Cuma bawang tu saja yang berbeza. Kenapa? Dia ada yang dibakar, ada yang disangai. Itu yang berubah dia punya warna. Tapi tetap juga bawang. Dia daripada jaruk. Jaruk lah. Bawang tu dijarukkan. Sama ada dijarukkan kau mantah macam tu kau dimakan. Maka hukumnya ialah dia mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan pada orang yang terhidunya. Faham ya? Maka itu dia jadi hukum makruh. Termasuk di sesetengah tempat makan durian. Sesetengah tempat ni bukan semua orang. Sesetengah. Sebab dia menghasilkan bau yang menyebabkan orang tak suka. Terutama kalau kita naik flight. Kalau duduk dalam hotel. Siap dia bagi itinerary tu. Kan? Dalam itinerary tu ada dia bagi tahu makanan-makanan yang tidak boleh dibawa. Antaranya segala yang berkaitan dengan durian dan segala yang berkaitan dengan nangka. Ada sebagian kan jackfruit kan? Tu. Tapi durian tu memang the most sekali lah, yang paling banyak sekali. Kalau tengok dalam itinerary mana-mana hotel pun memang dia tak bagi masuk. Hotel ke kapal terbang. Itu dia panggil, kalau kita bawa juga apa hukum dia? Adakah haram? Makruh. Tapi kalau tempat tu mengenakan denda kepada kita, kenalah bayar. Jangan tak bayar, dia berdebat pula dengan resepsionis tu. Makruh bah ini, ustaz ku bilang. Sudah. Jangan begitu. Menghantam pula dengan resepsionis tu. Jangan. Salah tu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan kita bawa. Kalau kata dah tak boleh tu, jangan kita bawa lah, makan di luar lah. Makan di luar. Begitu. Baik. Maka makruh ni kalau kita bikin juga dia jadi biadab. Bila dah mulut berbau, kita bercakap dengan orang kan macam ni tu. Itu kan jadi tidak bagus pada muamalat. Betul ke tidak? Pada pergaulan kita sehari-harian, kita menyebabkan orang jadi sakit dengan kita. Orang jadi tak selesa dengan kita. Sakit apa di situ tu? Bukan sakit badan, sakit hati dia panggil. Faham ya? Maka di situ makruh hukumnya biadab. Sebab biadab. Ada pula dengan bau mulut tu tadi, bau bangun tidur, kan? Kumur-kumur pun tidak. Terus saja kita pergi solat. Apa berlaku? Makruh solat dengan mulut berbau, melainkan setelah pada bulan puasa. Faham ya? Setelah zuhur pada bulan puasa itu istisna. Dia ada pengecualian. Kerana dalam hadis Nabi beritahu sesungguhnya mulut orang yang berpuasa itu di hari akhirat nanti dibalas dengan bau kasturi. Lebih harum daripada bau kasturi. Maka Imam Syafi'i tanya pada doktor-doktor perubatan zaman dia. Biasanya mulut orang akan berubah bau waktu bila? Jadi doktor-doktor di sana ketika zaman dia tu beritahu kepada Imam Syafi'i, bukan Ustaz Syafi'i ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sebab dia baca hadis tadi, dia pergi kaji. Itu mujtahid. Kita ni mujahid saja tau. Mujahid tu mana orang sungguh-sungguh lah. Belum sampai lagi tahap mujtahid.
Mereka ni boleh sampai keluar fatwa. Kita ni sungguh-sungguh lah ni, sungguh datang belajar sebagainya ni. Jangan kata mujahid tu hina, tidak, mujahid sungguh. Baik, bersungguh-sungguh tu mana mujahidin, mana bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh, pejuang dia panggil. Tapi taklah sampai tahap kita boleh keluarkan hukum. Tapi Imam Syafi'i bila dia baca satu dalil, ayat Quran, hadis, ni sifat dia. Sifat mujtahid itu, Quran, hadis, satu saja ayat dia baca, dia mesti keluarkan hukum daripada tu. Dia mesti ada kepahaman dia daripada tu. Dia tak boleh ikut kepahaman orang. Tu masalahnya pula. Bukan senang jadi mujtahid ya. Kita ni semuanya ialah muqallid, ikut, pengikut. Baik, maka Imam Syafi'i ditanya, maka para doktor ni bagi tahu bahawa sesungguhnya mulut orang tu akan berubah apabila naik matahari semakin tegak. Maksud apa? Semakin tengah hari, mulut kita akan berubah bau, makin berbau. Tambah pula kalau pagi tu tadi kita sahur saja. Ada pun tak sahur langsung, sahur aliyah basi saja. Maksudnya apa tu? Tidur, terlajak. Bangkit dah azan. Allah, sahur pun tak sempat. Tapi puasa Ramadan wajib juga kena tahan. Maka tahan saya lah. Dia jadi begitu kan. Maka mulut ni menghasilkan bau, datang daripada dalam perut tu tadi. Jadi sebab tu Imam Syafi'i dia keluarkan fatwa, makruh kita bersugi menggosok gigi selepas zuhur. Kalau kita dalam keadaan berpuasa, dan terpakailah hukum tu bukan dalam bulan Ramadan saja, bagi barang siapa yang berpuasa, tak kisah pada bila-bila waktu pun puasa. Puasa wajib kah, puasa ganti kah, puasa qada kah, puasa nazar kah, puasa sunat kah, terpakai kepada semua orang yang berpuasa. Makruh hukumnya dia menggosok gigi setelah daripada zuhur. Kenapa? Kekalkan bau busuk tu, kerana itu di sisi Allah Ta'ala lebih wangi daripada kasturi. Tapi mulut orang puasa saja ya. Mulut tak puasa jangan buat pasal. Orang yang tak puasa pula, sunat hukum dia bersugi setiap kali mulut dia berubah bau. Disebut dalam kitab Iqna' dan daripada hadis Nabi sendiri pun. Kita ni diterlebihkan sunat. Mana terlebih afdal kita gosok gigi waktu bila? Apabila 3 keadaan. Ini ada sebut dekat dalam kitab Iqna', matan Nabi Syuja'. Ghayatul Taqrib tu ada matan tu disebut 3. Iza taghayyuru rihul fam, apabila berubahnya bau mulut. 1. Indastayqiza minal naum, apabila dia bangkit dari tidur. 2. Yang ketiga indas salah, mana sebelum solat. 3 ni terlebih afdal kita berus gigi sebelum kita bikin benda tu. Faham ya? Apabila mulut kita dah mula berubah bau sebagainya, gosok gigi. Bersugi. Macam mana cara bersugi? Pakailah kayu apa sekalipun. Kok pakai lidi pun tak jadi masalah. Sebab ada disebut dalam kitab banyak alat-alat untuk bersugi. Yang paling afdal ialah kayu sugi. Kayu sugi. Kayu sugi. Pakai berus gigi boleh? Boleh. Berus gigi tak ada ubat gigi? Boleh. Berus gigi dengan ubat gigi? Boleh. Kalau tak ada semua barang tu nak pakai apa? Pakailah lengan kita masing-masing. Pun boleh pakai kain. Kain sarban ni kau contohkan hujung-hujung ni, tapi lepas tu basuh balik ya. Ambil hujung-hujung ni kita gosok. Begitu. Tak ada langsung sudah. Pakailah jari masing-masing. Begitu. Dia jadi hukum dia sunat. Tapi paling afdal pakai yang alat yang Nabi pakai, iaitu kayu sugi. Bagaimana cara dia? Banyak bersih. Banyak bersihlah cara nak bersugi tu. Yang saya ambil daripada Tuan Guru ada 3. Pertamanya, mula dari tengah. Basahkan dululah. Dia boleh basah dengan air, boleh basah dengan air liur. Yang penting basah. Kalau tak keras tu kan sakit kita punya gusi. Pertama mula dari tengah. Kemudian kita tarik 2, 3. Dan gosok sikit. Satu cara. Yang kedua ambil dari tepi. Tepi dari sebelah atas. 2, 3. 3. Okey, selesai. 3 kali. Atau satu lagi cara ialah kita selang sali. 1,
Kemudian buat lagi. 2, 3. Faham? Nampak kan? Antara 3. Mana-mana yang selesa lah. Selesai. Sekejap saja. Kenapa hikmahnya pakai kayu sugi? Dia menguatkan gusi dan juga gigi. Tuan-tuan amalkan, nanti akan rasa. Beza antara kita berus gigi dengan ubat gigi biasa, pakai berus itu kan, kasar pula lagi, dengan kita pakai kayu sugi. Kita akan rasa lebih kuat lagi gigi kita dan gusi itu dengan menggunakan kayu sugi. Dan memang telah terbukti dengan banyak kajian. Yang penting kena buat lah. Kalau tak buat tak rasa. Dan saya sendiri pun kalau sakit gigi, pertama sekali yang dicari, inilah kayu sugi. Memang dia cepat menyembuhkan. Itu perkara sunat. Kalau kata kita tak buat, sedangkan mulut kita berbau, maka dia jadi makruh. Makruh. Baik. Kemudian yang kelima ialah harus ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang tidak diberi pahala atas melakukannya dan tidak pula diseksa atas meninggalkannya, seperti duduk dan berdiri. Dan perkara harus ni dia boleh berubah kepada hukum yang 4 di atas tadi dengan datangnya faktor-faktor. Begitu. Baik. Wallahu taala alam. Kita bahas hukum taklifi saja dahulu. Jadi ini dinamakan sebagai hukum taklifi. Kenapa dinamakan hukum taklifi? Hukum yang ditanggung oleh setiap orang. Kita ni tanggung berapa banyak hukum? Sekurang-kurangnya 5. Ada sebagian ulama bahas lagi 7. Tapi kita mazhab kita Syafi'i ambil 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itulah yang kita tanggung sehari-harian. Setiap perbuatan kita yang kita lakukan tu akan terikat dengan 5 hukum ni tadi. Jadi kita kena jaga yang mana? Semuanya kita kena jaga. Jangan kita kata aku kena jaga yang wajib saja. Tidak. Semua kita kena jaga. Yang wajib jaga untuk kita buat. Sunat kita jaga juga untuk kita perbanyakkan buat. Rajin-rajinkan buat. Haram kita jaga daripada buat. Mana jangan buat. Seboleh-boleh kita memang elak betul-betul, tak mau buat betul-betul. Makruh makruh maksud dia apa pula? Seboleh-bolehnya kalau dapatlah pada ketika tu kita jangan bikin. Begitu. Harus ni kita buat sesuai yang boleh. Itu kena faham. Orang yang ada belajar ilmu tasawuf, perkara harus dia akan buat atas keperluan sahaja. Perkara harus dia akan buat atas keperluan sahaja. Contohnya makan. Tapi kalau makan sampai 10 kali satu hari, itu harus ke tu? Begitu, faham tak? Jadi walaupun harus makan tu tadi, tetapi dia ambil yang perlu sahaja. Itu orang belajar mutasawuf. Dia panggil sufi, salik, orang yang nak berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Maka dia perkara harus ni mana yang mengikut dia punya keperluan, bukan kehendak. Kalau kehendak semua dia mau bikin. Asal halal saja membujur lalu lintang patah. Asal lalu semua aku sasah. Faham tu kata bidalan orang Negeri Sembilan. Bujur lalu lintang patah, asal lalu semua aku sasah. Itu kalau ikutkan hati, ikutkan kehendak, ikutkan rasa. Tapi kalau orang belajar mutasawuf dia tak boleh begitu. Itu dia panggil tunduk pada nafsu. Sekarang ni kita kena menundukkan nafsu. Menundukkan nafsu. Maka bila menundukkan nafsu, ambil yang sesuai dan keperluan sahaja. Jangan lebih daripada perkara tersebut. Contoh masuk bulan Ramadan, bazar Ramadan tu 10 kedai. Takkan hari-hari 10 kedai semua kita beli. Betul ke tidak? Begitu. Ambil yang perlu, bukan mengikut kehendak. Kalau ikut kehendak, semua jenis air dalam balang tu semua kita mau beli. Betul ke tidak? Bila dah berbuka semua tak diminum. Kan rugi.
Tu antara contoh nak bagi faham. Rasa straight to the point itu kan? Ke belum cukup straight to the point ni, Muhammad? Ini ingatan awal-awal sebab kita nak masuk Ramadan sudah ni. Wallahu ta'ala alam. Cukup sampai sekadar tu saja dahulu. Sambung pula pada kitab kedua. Masa kita pun tadi dah lewat sikit kan. Bismillah. Kita masuk pada muka surat 51 kan. Sambung bab puasa ni. Kita ambil sikit lah. Kita ada lebih kurang pertemuan minggu depan saja lagi kan. Sebelum puasa lah. Sebelum puasa. Dan puasa nanti kami dipahamkan. Kita buat juga taklah yang kuliah. Yang kuliah kita buat tak? Tak, kita tak buat okey. Yang kuliah kita tangguh dulu. Okey, kita apa? Nanti keputusannya tu ada dekat dalam grup. Tuan-tuan tengoklah dalam grup okey. Kita tengok pada muka surat 51. Faslun. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun, ini satu fasal pada membicarakan syarat-syarat sah puasa. Situ kan, betul kan? Okey, sama situ Ni kita pergi laju sikit lah sebab pertemuan kita pun tak banyak. Syurutu sihhatihi arba'atu asya'a. Syarat-syarat sah puasa itu ada 4 perkara. Pertama, Islam. Maka nak sah puasa tu mesti agama Islam. Kalau dia tak beragama Islam, sah tak puasa dia? Tidak sah. Baik. Yang kedua, wa'aqlun, dan berakal. Kalau dia gila, maka sah tak puasa dia? Tak sah. Kalau dia budak kecil lagi, damit lagi, umur 2 tahun, 3 tahun, belum bakal lagi, dia puasa juga, maka sah tak puasanya? Belum sah lagi. Begitu. Tapi boleh kita latih lah. Latihkan dia. Baik. Wa naqan min nahwi haidin, dan mesti suci daripada hadas yang menghalang daripada berpuasa. Sebagai contohnya haid. Suci daripada darah haid. Dan termasuk juga dalam hukum yang sama, suci daripada nifas. Boleh tambah situ, haid dan nifas. Sebab haid dan nifas ni 2 hadas yang memang menghalang kita daripada melakukan ibadah. Salat pun tak boleh, puasa pun tak boleh. Ni khas untuk bagi yang bini-bini laki-laki yang jawab pula. Kenapa tak puasa? Haid bausas. Sudah. Ini masalah. Itu masalah, big problem. Ada, jangan tanya pula, kadang kok ada yang tanya kan. Bila cerita waktu pun ada, kami pernah jumpa lah ni soalan nakal lah ni. Ustaz, kalau sajat tu macam mana Ustaz? Pernah orang tanya, nakal apa itu? Kalau dia tak puasa, dia jawab dia haid. Adakah boleh begitu Ustaz? Sudah. Okay. Itu nantilah ada masa sekarang kita jawab. Bukannya penting pun benda tu. Yang penting sekarang ni kita tengok pada diri kita dulu. Kita tengok pada diri kita dulu. Maka kalau yang bini-bini keluar darah haid ataupun keluar darah nifas, maka wajibkah dia berpuasa? Tidak wajib. Malah kalau dia pertahankan, dia nak puasa juga, apa hukum? Tidak sah, malah berdosa. Sebab biasa syaitan ni perangai dia, time kita tak boleh, time tu dia suruhnya bikin. Tanyalah yang bini-bini, dia orang lebih tahu lah tu. Kan? Time haid tu lah, time tu lah tengok orang puasa, aduh aku pun nak puasa lah. Tapi time dia suci, malasnya mau puasa. Bukan kata bini-bini, lelaki pun sama. Kalau bukan kerana lah aku ni laki-laki, takkan ku puasa pada hari ni. Ada yang jawab begitu. Dialog Nordin Ahmad pula dibuat. Okay? Bukan begitu. Jin syaitan ni, syaitan. Memang kerja dia memang halang kita daripada buat ibadah. Tapi time kita tak boleh buat ibadah, time tu disuruhnya kita bikin. Sebelum berkahwin, disuruhnya rapat-rapat. Lepas berkahwin, disuruhnya gaduh-gaduh. Bukan gaduh-gaduh makan tu, itu rojak, sadap. Ni gaduh-gaduh, bergaduh betul. Berhantam. Itu perangai jin, ini perangai syaitan. Bukan jin, bukan semua jin, marah pula jin yang ada dalam nikah. Syaitan. Syaitan. Kan ikut balik kan payah saya nak hantar balik. Syaitan. Perangai iblis syaitan ni memang macam tu. Memang macam tu. Perangai dia memang bila kita ni boleh buat benda, maksud kena buat ibadah,
Kita akan jadi dihasutnya kita supaya malas. Tapi bila kita tak boleh buat ibadah, disuruhnya kita buat musim tu. Tu memang perangai. Jadi orang perempuan yang haid nifas ni, maka jangan berpuasa. Dan dia kena ganti baliklah nanti. Soalannya, kalau belum lagi dihabis diganti, kena ganti. Tinggal berapa hari lagi ni? Mau masuk Ramadan. Kan? Ni kena ganti. Kalau ada belum beberapa hari lagi belum habis ni, dalam minggu ni lebih kurang, cuma paling lewat pun minggu depan, kena habiskan ganti tu. Bukan kata perempuan saja, yang lelaki-lelaki pun sekali. Dia kadang-kadang sudah ada menjadi satu trend bah. Bila basah tu, kaja tu ganas, keras dan sebagainya kan. Sukai gue. Buka puasa. Buka puasa, tak larat puasa. Tapi bila dia buka puasa tu, dia punya tenaga, masya-Allah, tabarakallah. Itu jangan kita buat begitu. Faham Okey. Terus yang keempat, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-saumi. Dia tahu waktu yang boleh puasa, waktu yang diharamkan berpuasa. Dalam setahun ada berapa hari kita ni tidak boleh berpuasa? Baik laki-laki ke bini-bini semua sama. Yang bini-bini dia khaslah, yang perempuan dia khaslah, yang haid nifas tu memang dah tidak boleh puasa. Ini yang semua sekali, semua secara umum. Ada berapa hari yang kita tidak dibenarkan berpuasa? Maksud dia diharamkan kita puasa dalam setahun. Ada berapa hari? Ada berapa? Ada 6 hari. Tulis elok-elok. Pertama, pada hari raya Aidilfitri. Itu memang tak boleh puasa. Jatuhnya ialah pada 1 Syawal. Hari pertama je lah. Hari kedua boleh dah puasa. Ini hari pertama. Hari raya Aidilfitri, raya fitrah. Ataupun kita sebut, bahasa kita sebut hari raya puasa. 1 Syawal. Yang kedua, pada raya Aidil Adha ataupun raya kurban, 10 Zulhijjah. Itu tarikh dia. Tarikh menurut tahun Islam Okey, yang ketiga, 3, 4, 5. Yang hari ketiga, hari keempat, hari kelima yang tak boleh berpuasa ni ialah pada 11, 12, 13 Zulhijjah. 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Kenapa? Kerana 3 hari ini dipanggil hari tasyrik. Hari tasyrik. Kalau orang pergi buat ibadah haji, hari tasyrik ni dia akan melontar di Mina. Dia bermalam di Mina, dia akan melontar 3 jamrah tu. Dia akan buat ibadah melontar pada 3 hari itu. 3 jamrah pada ketiga-tiga hari. Itu. Okey. Jadi berapa sudah? 5 hari kan? Yang keenam ialah pada hari Syak. Hari syakkun. Hari yang kita ni ragu-ragu. Bila tarikhnya? 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Kenapa hari 30 Sya'ban ni dipanggil hari Syak? Sebab melihat anak bulan pada 29 hari bulan. Petang 29. Katalah siang tadi 29 hari bulan Sya'ban. Kita melihat anak bulan pada maghrib tadi. Terbenam saja matahari, maka tengok anak bulan musim tu. Kalau kata nampak anak bulan, maka tahun tu, bulan tu tadi tidak adalah 30 hari, dia jadi 29 saja. Besok tu dikira satu hari bulan yang baru. Kalau kita tengok tadi 29 Sya'ban, nampak anak bulan tu, nampak kelihatan, maka besok dia tu 1 Ramadan. Isu dia apabila anak bulan tu kita tak nampak. Bila tak nampak anak bulan, maka kita kena puasa lusa. Mana jatuhnya 1 Ramadan tu lusa. Besok dia tu dia jadi 30 Sya'ban. 30 Sya'ban ni tidak dibenarkan kita berpuasa. Kerana dipanggil hari Syak. Boleh jadi dah masuk Ramadan, boleh jadi belum lagi. Sebenarnya dia jadi hari Syak, hari yang ragu-ragu begitu. Dan hukum tidak akan terbina atas perkara ragu. Sebab tu kita tidak boleh berpuasa di situ. 30 Sya'ban, bukan 30 Ramadan 30 Ramadan wajib puasa. Itu masalah.
Tapi ada beberapa tempat lah di Labuan ni yang memberitahu bahawa hari terakhir Ramadan itu ustaz, sungkainya zuhur. Kami pun heran. Ya benar ji. Benar. Habis kalau orang tu puasa, sambung lagi puasa dia lepas zuhur tu, itu tak sah apa tu ustaz. Malah kalau dia berpuasa pada hari terakhir, mana besok tu hari raya, hari ini hari terakhir puasa kan. Kalau dia bersungkai pada waktu maghrib, maksud dia teruskan puasa selepas zuhur, maka puasa dia yang sebelum hari-hari sebelum tu tidak diterima oleh Tuhan. Wah, sudahlah sesat, lagi menyesatkan lagi. Kalau ku pikirkan kau bukannya orang tua, sudah ku naik tangan dan kaki. Sungguh. Bila kami tanya kenapa pula jadi begitu, dia kata apa? Ini kerana amalan indung dulu kita dulu ni Bani Sas. Sudah. Kami tanya balik, ambil dari mana? Dia pun tak boleh nak jawab. Bila tak boleh nak jawab, benda ini sebenarnya bertentangan. Bertentangan dengan ayat Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan pada ijtihad-ijtihad para ulama, fatwa-fatwa para ulama, amalan-amalan Nabi dan juga para sahabat. Bertentangan betul. Sebab waktu berpuasa tu dari mana ke mana? Subuh sampai maghrib. Mana asal yang boleh kata boleh bersungkai waktu zuhur setengah hari saya? Boleh pula hari terakhir tu setengah hari. Macam kerja hari Sabtu. Besok cuti, hari ni jadi setengah hari. Macam tu pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Berlaku di Labuan kita ni. Malah ada yang berpegang benda tu, pegang erat kukuh betul-betul. Astaghfirullahalazim. Masalah ni pun baru saya jumpa. Baru minggu lepas saya jumpa masalah ni. Dia kata mungkin ada beberapa kampung lagi yang pakai benda tu. Dia kata bahaya betul. Tapi bukan semua orang lah. Bukan semua orang dalam kampung tu. Tapi ada sekumpulan, sekelintir, sekelompok kecil yang masih berpegang lagi pada adat begitu. Heran sungguh. Itu benda yang sesat. Jangan kita ikut. Jangan kita ikut. Malah bila kami selidik, habis dia tanya kan, kami selidik, dia kata dia tak amalkan, tapi ini yang iparnya, sepupu dia yang amalkan benda macam tu. Kemudian kami tanyalah kepada pakcik yang tanya tu tadi, ipar kita, sepupu kita yang mengamalkan barang ni macam mana kehidupan sehari-hariannya? Dia Ustaz macam-macam benda. Apa sahaja benda yang dia tak buat, semua dia buat. Faham tak tu? Mana benda haram semua dia raduk. Solat pun kadang-kadang ada sebahagiannya solat pakai niat saja tu. Kalau macam tu memang sesat sudah tu. Itu memang sesat. Itu memang kesesatan yang berlaku. Tapi itu masyarakat yang berlaku di Labuan ya. Masalah yang berlaku di pulau kita ni. Jadi apa kerja kita semua? Apa tugas kita semua? Nak tunggu ustaz seorang ya. Letih tuan-tuan. Okay? Semua kena bergerak, faham ya? Semua kena ambil peranan, semua kena mainkan peranan. Kalau tak dapat menegur, sekadar kita dengar, kita tahu benda tu dan kita tahu pesan dia siapa sebagainya, boleh kita lapor kepada Jawi, boleh kita lapor ke pejabat mufti untuk diambil tindakan. Tak tahu. Kami tanya mereka tak tahu. Ini first time dia kata, biar betul saya Syafi'i. Ya, saya dengar masalah ni. Dan ada beberapa orang yang menggunakan begitu, mengamalkan amalan tersebut. Waliyahzubillah. Jangan kita begitu baik. Kemudian kita tengok pada bab syarat-syarat wajib berpuasa. Syurutu wujubihi khamsatu asya'a. Adapun syarat-syarat wajib berpuasa ada 5. Apa beza syarat sah dengan syarat wajib? Boleh kita tulis sikit situ. Syarat sah ialah SOP ketika kita bikin ibadah tu. Itu syarat sah. Bila kita buat, kita kena ikut SOP tu. Sedang kita buat. Nak senang faham je ni. Syarat wajib sebelum buat lagi. Adakah kita ni layak untuk buat? Itu dipanggil syarat wajib. Syarat wajib ni ialah peraturan, undang-undang, item-item yang kriteria-kriteria yang diletakkan kepada seseorang tu
untuk menentukan sama ada dia tu tadi mesti buat perkara ibadah ni tadi ataupun dia tak boleh buat, ataupun dia boleh tak buat perkara tersebut. Itu dipanggil syarat wajib. Syarat wajib ni syarat yang diletakkan sebelum buat lagi. Nak menentukan orang ni kena buat ke tidak, itu panggil syarat wajib. Dapat tak? Syarat sah ni ialah syarat yang diletakkan ketika kita sedang buat ibadah tu sendiri. Boleh faham Boleh. Kita buat contoh. Kita tengok apa yang Syekh sebut sini. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 5. Pertamanya Islam. Sebelum dia buat puasa tu tadi, dia mesti tentukan dulu orang tu dah sudah beragama Islam. Sebelum buat lagi. Sedang buat pun dia kena kekal dalam Islam. Kalau dia pagi tu tadi dia agama Islam, tengah hari dia ijtihad diri dia murtad, apa berlaku pada puasa dia tadi? Batal. Begitu. Boleh faham Baik. Yang kedua taklifi. Taklifi ni tadi kita panggil mukallaf. Apa syarat mukallaf? Boleh buka dekat dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tu. Ada kan? Syarat-syarat mukallaf. Bila seseorang tu dikatakan sebagai mukallaf, ada 4. Betul ke tidak? Muka mana tu? Surat 15. Dia berakal, cukup umur, sempurna panca indera, yang 5, walaupun sekalipun hanya pendengaran sahaja sampai kepadanya seruan Rasul, maka itu dipanggil sebagai orang yang mukallaf. Orang yang kena tanggungan syariat ni, makna dia kena tanggung hukum wajib, dia kena tanggung hukum sunat, dia kena tanggung hukum makruh. Itu yang kita panggil hukum taklifi tadi tu. Belajar tadi kan? Tu bongkait dia. Maka kalau dia tu berakal, cukup umur, sempurna panca indera dia, walaupun sekurang-kurang dia mendengar, sampai seruan dakwah kepada seruan Rasul ni tadi, wajib tak dia kena berpuasa? Wajib lah. Tapi kalau kata dia belum cukup umur lagi, ada akal tapi belum cukup umur. Contoh umur budak 6 tahun. Dia dah balik ke belum? Cukup umur ni mana balik? Umur 6 tahun dah balik ke belum? Belum. Kan kita dah cerita sebelum ni kan, dalam kitab ni kan. Balik tu bermula daripada umur 9 ke atas. Betul ke tidak? Sekarang ni masalahnya anak tu umur 6 tahun. Dia berpuasa. Wajib tak dia puasa? Tak wajib. Tapi kalau dia puasa juga, sah tak? Sah. Sebab dia cerita syarat sah. Anak 6 tahun dah berakal ke belum? Berakal sudah. Tapi dia belum cukup umur lagi. Tu tengok balik syarat sah dengan syarat wajib tu. Boleh bezakan tak? Nampak kan? Okey, baik. Terus. Wa itaqah, mampu untuk berpuasa. Mampu dekat sini maksudnya tidak ada apa-apa halangan seperti mana haid ke, nifas ke. Itu dipanggil mampu untuk berpuasa. Dia tidak dihalang, tidak terhalang. Begitu. Yang keempat, wasihhatun, dan sihat tubuh badan. Kalau sakit maka tidak wajib berpuasa. Sakit yang macam mana yang boleh tak puasa ni? Sakit yang kalau diteruskan juga berpuasa boleh memberi mudarat kepada diri dia. Sebagai contoh, sakit orang kencing manis yang teruk. Yang teruk ni kami sebut awal-awal, yang teruk. Kalau kata diteruskan juga puasa dia, maka akan menyebabkan kesihatan dia lebih merosot. Maka di situ boleh dia berbuka. Tapi kena ingat, mesti dengan pengesahan daripada doktor. Faham? Bukan yang pengesahan dari diri sendiri. Faham? Dia dah kena pergi cek dulu. Pakcik, kerana kan umur pakcik sudah lanjut, penyakit pakcik sudah berangkai-rangkai, bukan 1 rangkai, 2 rangkai, 3 rangkai, 5 serangkai, berangkai-rangkai sudah. Maka pada tahun ni saya nasihatkan pada pakcik tidaklah berpuasa. Ni doktor cakap begitu Maka pakcik kata tak apalah doktor, okeylah. Dia pun keluar, yahoo. Itu tak boleh. Itu salah. Ni kami buat cerita salah. Sebenarnya tak pun. Bila dia dah sakit begitu, biasanya orang, alah, kenapa puasa aku tak boleh puasa? Nampak tak? Kan kami dah cakap tadi kan?
Bila dia sihat, bila dia boleh puasa, payah. Ustaz, ada tak sebab-sebab boleh saya tak puasa? Dia akan cari gitu. Bila dia sihat. Tapi bila dia sakit, aduh, alangkah baik kalau aku puasa. Nampak tak? Itulah hasutan syaitan halus sangat bagi kita. Ya, jangan kita terpengaruh dan jangan terperdaya. Sihat, kena puasa. Kalau sakit, sakit yang boleh menyebabkan mudarat pada diri, barulah boleh berbuka. Mana tak wajib puasa lah maksud di situ. Yang kelima, tidak musafir. Iqamah, dia bermukim. Kalau dia bermusafir, maka boleh berbuka. Bermusafir ni boleh berbuka. Tak kiralah musafir dia tu susah ke, senang ke, naik flight ke, naik kapal laut ke, jalan batis sekalipun. Asal musafir saja lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah ni berapa kilometer? 90 kilometer ke atas. Bila limpah daripada itu, mana jarak tu memang jauh kan? Contohnya dari Labuan ke Tawau, contoh. Contoh jauh tu kan, berapa ratus kilometer tu. Ataupun dari Johor Bahru ke Kangar Perlis. Tu jauh tu. Mau musafir dia jauh. Ataupun dekat pun, walaupun sini ke KK pun limpah sudah 90 km kan? Baik. Maka seseorang tu tadi boleh tak dia berbuka puasa dalam perjalanan dia itu tadi? Boleh, hukum dia harus. Tetapi dalam mazhab kita Syafi'i, paling afdal sekali orang itu tahan puasanya. Maksudnya diteruskan lagi berpuasa daripada dia berbuka. Kenapa? Kerana berbuka puasa ketika musafir itu hukum dia harus. Hukum dia harus. Adapun berusaha untuk nak menahan puasa dia itu tadi daripada terbuka, hukum dia ialah sunat. Mana afdal? Jadi sebab tu kena tahan puasa tu lebih afdal. Tapi tidaklah berdosa kalau dia berbuka. Cuma dia kena ganti balik. Yang ganti tu wajib. Itu by hook or by crook. Tak ada apa-apa pengecualian kali kedua. Faham? Pengecualian hanya kali pertama sahaja. Okey? Wallahu taala alamu bissawab. Cukup sampai kadar tu saja dahulu bab puasa ni. Kita pergi pada kitab ketiga. Bismillah. Kitab Penawar Bagi Hati ni makin lama makin syok dan dia makin lama makin banyak headshot bagi diri kita sendiri. Jadi sama-samalah kita ambil kesedaran daripada apa yang kita baca. Mengantuk dah tu. Subhanallah. Adab dia kalau kita mengantuk, jangan sampai bunyi begitu ya. Pak Nabi pernah tegur para sahabat, menguap tak jadi masalah, tapi jangan macam tu. Begitu. Baik. Kita tengok pada muka surat yang kelima. Bismillah. Tak apa, kita ambil 5 ke 10 minit saya ni. Tak lama pun. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Ada padanya 7 fasal. Jumpa tak? Muka surat 5. 5 tu macam mana dalam 5 bahasa Arab? 5 bahasa Arab ni dia bulat dia. Dia bulat macam ni. Tu 5 lah tu. 1 macam mana? 1 lah. 2 begini. 3 dia ada gigi. 4 dia sengit. Begitu. Okey. 4. 5. 6 macam mana? 6 macam ni. Dia terbalik daripada nombor 2 tu. 7 macam ni, V. 8 dia terbalik, V terbalik. 9 dia 9 begini. 10 1 titik. Titik tu mana kosong lah tu. Dalam bahasa Arab titik tu kosong. Baik. Ini nombor lah, sudah nombor. Nanti naik sampai kata-kata tu nombor ni balik diulang. Sama aja. Baik. Terus fasal yang pertama pada menyatakan mata. Subhanallah. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah.
yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Syekh beritahu apa kat situ? Sungguhnya mata kita tu dia suruh kita sedar diri dulu. Mata tu Allah yang cipta untuk kebaikan kepada kita. Ada kebaikan dari sudut akhirat, ada kebaikan dari sudut dunia. Baik. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat. Mana cerita kebaikan mata pada akhirat. Memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya, supaya berdalil engkau dengannya atas ada Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Apa maksud di situ? Mata yang memberi faedah kepada akhirat, iaitu kita pandang sekalian alam ini, dan sekalian alam ini menjadi bukti bahawa Allah Ta'ala itu ada. Sekalian alam ini menjadi bukti bahawa Allah Ta'ala itu esa makna tunggal, tidak berbilang-bilang. Menjadi bukti, dalil itu makna bukti. Dan sekalian alam yang kita nampak, yang kita lihat ni juga menjadi bukti bahawa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Jadi ni saya jawab siap-siap sebab ada orang yang cakap bahawa Syekh Abdul Qadir Mandili ni dia terikut dengan fahaman Wahabi. Sebab apa? Dalam kitabnya, ada kitab yang lain, dia bagi tahu bahawa Syekh Abdul Qadir Mandili ni tulis tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Kami jawab balik semula. Kitab yang ditulis itu, yang ada cerita pasal rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat itu, dia hanya menggunakan istilah, tapi syarahannya masih sifat 20. Masih menggunakan metodologi sifat 20. Cuma tajuknya saja dia letak uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Itu saja. Okay? Sebabnya banyak dalil-dalil yang kita boleh tengok dalam penulisan Syekh yang lain-lain. Ni antara kitab dia menjadi bukti bahawa apa? Syekh menggunakan kaedah sifat 20 ni. Ni kaedah sifat 20 lah ni. Apa dalil Allah Ta'ala itu ada? Kan kami dah beritahu ni. Jadi Syekh kata mata ini digunakan untuk memandang sekalian alam, yang mana alam ini menjadi bukti bahawa adanya Allah, esanya Allah tunggal, tidak berbilang-bilang. Dia maha kuasa, maha agung, mempunyai segala sifat kesempurnaan. Ini keadaan sifat 20, ini keadaan syari. Baik, terus. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Ni kebaikan akhirat lagi. Kita melihat kepada Quran. Soalannya, dah baca Quran ke belum hari ni? Berapa ratus muka surat satu hari ni? Mana nak tanya sikit-sikit. Pelajar pondok kan? Padan muka. Dan dah. Okey. Dah baca Quran ke belum hari ni? Berapa ratus muka surat hari ni habis? Nak masuk Ramadan. Target satu hari Ramadan kan sekali khatam. Masya Allah, tabarakallah. Terus surrender. Jangan surrender dulu. Boleh sebenarnya buat. Soalannya nak ke tidak je. Selepas salat baca 20 muka surat. Boleh? 20 muka surat tu berapa juzuk tu? 1 juzuk. Betul ke tidak? Kalau satu hari kita baca 5 juzuk, berapa hari kita akan khatam? 6 hari sekali khatam. Itulah cara khatamnya Sayyidina Osman. Setiap 6 hari dia akan sekali khatam. Setiap 6 hari dia akan sekali khatam. Itu cara khatamnya Sayyidina Osman. Sebab ada orang kata Nabi tak buat pun. Gagak lah boh. Ni bagi dalil. Cari sikit lah. Tak cari pun dah nak jumpa. Carilah sikit. Ada sahabat yang mengamalkan begitu. Malah Nabi sendiri, Nabi SAW, sepanjang Ramadan, Nabi sekurang-kurang akan sekali khatam bertalaki bersama Jibril. Siapa yang jadi saksi?
Sayyidina Zaid bin Sabit. Ingat nama tu. Sayyidina Zaid bin Sabit inilah yang bertanggungjawab menulis Quran, membukukan Quran. Kalau tak ada jasa daripada dia ni dan sahabat-sahabat yang lain terutama Sayyidina Zaid bin Sabit lah, sekarang ni kita tak jumpa naskah Quran itu. Tu jasa Sayyidina Zaid bin Sabit pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Bila sahabat wafat, Al-Quran belum dibukukan lagi. Tapi bila selepas peperangan Yamamah, ramai para penghafiz Quran ni semuanya syahid. Sebabnya dia juga penghafaz, dia juga mujahid, pejuang. Syahid meninggal lebih kurang 70 orang, 80 orang lebih kurang. Maka hilang. Banyak orang yang hafal Quran ni habis hilang, mati, syahid. Maka Sayyidina Umar beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, kita kena buat sesuatu. Kalau tak, Al-Quran ni akan hilang daripada muka bumi. Sayyidina Abu Bakar, dia asalnya payah nak terima cadangan daripada Sayyidina Umar, iaitu nak membukukan Quran. Akhirnya dipujuk-pujuk oleh para sahabat yang lain-lain. Maka bersetujulah Sayyidina Abu Bakar untuk buat satu misi khas membukukan Al-Quran. Siapa yang dipertanggungjawabkan sebagai PIC projek ni? Sayyidina Zaid bin Sabit. Kalau tak ada dengan jasa dia, kita pun tak tahu naskah Quran. Tentang kita sekarang ni pun kita tak pernah dengar Quran tu apa. Tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Osman sendiri dia khatam 6 hari sekali. Dapat tak buat macam tu sebenarnya? Dapat. Tapi kena disiplin. Setiap kali lepas salat 1 juzuk. Begitu. Ataupun paling-paling kurang 1 hari 1 juzuk, 20 muka surat kan? Selepas setiap kali solat 6 muka, 3 helai. Mana 1 hari 1 juzuk. Betul? 6 muka tu berapa lama ambil masa? 1 muka 3 minit. 6 muka 18 minit, 20 minit lah paling-paling lama pun. Lama kah? Kalau nak nisbahkan dengan pekerjaan yang kita buat hari-hari, kita boleh duduk berjam-jam menghadap laptop, kita boleh duduk berjam-jam, duduk ataupun bekerja, berusaha macam-macam, betul ke tidak? Kenapa dengan Quran kita berkira-kira? The question is why? Jadi manfaat melihat Al-Quran sendiri bukan sekadar lihat, tengok je tu, kena baca lah. Dan melihat akan jalan kepada masjid. Mana pergi ke masjid lah situ Syekh nak sebut tu. Dan tempat menuntut ilmu macam kita hadir di sini. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau. Mana kita lihat apa kita lakukan. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Dan setengah daripada kebaikan yang duniawi ni, kita lihat apa yang kita buat. Kita boleh lihat ni, kita tengok apa kita buat ni, betul ke tidak? Dan kita dapat elak daripada benda-benda yang menyakiti kita. Contoh tengah jalan, tengah bawa kereta, tiba-tiba kuyuk melintas, apa kita buat? Kalau mata tak nampak, agak-agak macam mana nak buat? Segala apa yang ada di depan semua kuraduk, betul ke tidak? Begitu. Seperti jatuh dan berlaga. Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripada tiap-tiap melihat yang haram. Tu cara kita nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala ni bagi kepada kita ni. Jangan kita melihat yang haram seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Isteri dah ada, tengoklah muka isteri. Walaupun kadang-kadang masa kahwin dulu lain mukanya, dah sekarang ni dah 10 tahun lain mukanya. Jangan dimarah. Masalahnya bukan pada dia, masalah pada kita. Besar sikit belanja macam-macam solek, dia boleh bagi kat muka tu, tahu. Tapi kadang-kadang kita ni kedekut, kan? Bini minta beri solek, banyak lagi nak kena bayar ni. Allahu Akbar. Bagilah sikit 100-200, biarlah dia beli alat make up tu. Untuk siapa dia make up? Untuk kita juga. Pergi cakap dengan dia, janji betul-betul. Nak make up dalam rumah, luar rumah kau paling buruk sekali kau kena pakai. Faham tak? Cakap macam tu. Janji. Betul. Ini luar rumah, Masya Allah, Tabarakallah. Macam-macam jenis eyeliner dia letak. Macam-macam jenis. Yang topong adalah, yang bodak adalah, yang kunyit adalah, yang kuning, yang merah, yang biru, yang hijau, yang kelabu asap. Yang biru kundang, yang kelabu tiak anjing, semua dia letak kat mata, kat muka. Betul?
Bila depan suami dia punya makeup dia hanya satu color. Jangan. Natural, jangan begitu. Boleh kita belikan makeup. Siapa kata salah makeup? Salah ke beli makeup? Mesti makeup tu halal lah. Janganlah pada yang babi sebagainya. Itu kita satulah hukum kat situ. Dan kena janji dengan dia. Nak makeup boleh. Dalam rumah depan den. Kena macam tu. Ya? Kalau luar rumah jangan kau makeup. Elok tutup. Pakai purdah lagi bagus. Kan? Tapi masalah ada trend pula. Pakai purdah dia punya line mata dia. Masya Allah, tabarakallah. Anak kucing tengok anak kucing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau anak orang, Allah Ta'ala alam. Jangan begitu pula. Elok dah tutup, dia menarik lagi orang. Itu masalah. Ya? Jadi, makeup tak salah. Sebabnya, nak melihat. Nabi pun sebut, tunkahul mar'atu li arba'ah, li diniha, li jamaliha, li nasabiha, li ardiha. Kan sebut gitu kan? Fasfar bizatiddin taribat yadak. Kan Nabi sebut gitu. Maka dinikahi perempuan itu atas 4 faktor. Pertamanya kerana agamanya, yang kedua kerana kecantikannya. Jadi Nabi iktiraf. Nabi iktiraf cantik. Cantik tu bukan tengok pada mata orang tau. Cantik tu pada mata kita. Cantik pada mata kita. Lantaklah orang nak cakap apa pun. Pada aku cantik. Dah lah. Tak payah nak gaduh-gaduh lagi kan. Ini masalahnya. Dia nak orang iktiraf cantik. Itu masalah. Waliyazubillah. Tu lagi. Dan seperti melihat akan yang muda beliau. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Syekh beritahu. Syekh sebut kat sini bukan salah pada laki saja ya. Salah juga pada perempuan. Sebab perempuan bila dia tengok laki-laki, sama juga nafsunya seperti laki-laki tengok perempuan. Faham? Faham tak ni? Cuma laki-laki ni perangainya, Piramli pun dah ada cerita. Apabila anak itik jantan dengan anak itik betina, bagaimana mau dibezakan masuk dalam air mana yang kejar mana? Yang kejar itulah yang jantan. Buktinya, kan? Apabila jumpa laki-laki dengan perempuan, apa dibuatnya? Dikejarnya lah, kan? Odoma beritahu. Jadi orang jantan ni, minta maaf, orang laki-laki ni, apabila jumpa yang perempuan, dikejar-kejarnya tu. Paling-paling kurang yang dikejarnya menggunakan mata. Matanya mengejar. Begitu kan? Tu, hati-hati. Mata tu nikmat Allah Ta'ala. Satu pesanan daripada Tuan Guru. Kami sendiri pun payah juga muamal benda ni. Tapi sama-sama lah kita amal. Ada dalam ayat Al-Quran disebut apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka orang yang ahli syurga tu di hari akhirat nanti bercahaya-cahaya. Nadhirah ila rabbiha nazirah. Mereka akan melihat Tuhan mereka. Syekh disebut apa? Kalau di atas muka bumi ni kita biasa melihat yang haram, maka di akhirat nanti haram kita melihat Allah Ta'ala. Tapi kalau di atas muka bumi ni kita menahan daripada melihat yang haram, susah payah kita menahan, maka di akhirat nanti halal kita melihat Allah Ta'ala. Mana mudah. Jadi jagalah sungguh-sungguh kita punya nikmat mata tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Ada apa soalan? Kalau tak masuk pula sesi soalan kan? Minta maaf ambil masa sikit pada malam ni, tak apa ke? Sampai hujan-hujan dah tuan-tuan. Ada yang naik motor ke tadi? Mudah-mudahan dapat rahmat mana yang naik motor tu insya-Allah. Naik kereta pun rahmat juga. Cuba baca sikit. Bacalah, baca saja.
Bismillah. Ustaz, Assalamualaikum. ada dua soalan untuk Ustaz berkenaan dengan orang yang tidak dapat melakukan tanggungjawab untuk berpuasa, yaitu bagi orang yang sakit, kritikal atau uzur yang sudah ada pengesahan daripada doktor. Macam mana? Sakit apa? Kritikal, uzur. Oh. Adakah wajib ke atasnya untuk membayar fidyah dan bagaimanakah caranya? Dan soalan kedua, bagi orang yang sudah meninggal, adakah waris si mati wajib membayar fidyah untuk si mati jika si mati itu tidak berpuasa di waktu hidupnya tanpa sebarang sakit? Dan adakah perlu membayar fidyah bagi orang tersebut? Okey, baik. Soalan pertama tadi untuk orang yang uzur. Adakah wajib dia berpuasa? Dia tidak wajib kerana dia sakit, tetapi dia kena ganti dengan fidyah. Bagaimana cara pembayaran fidyah tersebut? 1 hari secupak beras. Sudah secupak pula. Apa tu secupak? Berapa banyak secupak? Secupak itu disebut dalam kitab ialah mil'ul kaffaini. Memenuhi 2 tangan. Contoh tangan tu kita buat begini. Kita masukkan, dia mesti makanan asasi lah. Mana kita cedok beras tu, berapa banyak yang dapat ni? Kita timbang berat tu. Kita timbang berat beras tu berapa? Itulah secupak beras. Lebih kurang berapa gram? Lebih kurang berapa gram? Tengok tangan juga kan? Baik, maka mudah dia fidyah ini ialah kalau ikut kiraan asal suku daripada zakat fitrah. Sebab zakat fitrah ni ialah 1 gantang. 1 gantang bersamaan dengan 4 cupak. Bahasa Arab disebut 1 sa'un bersamaan dengan 4 amdad. Amdad ni muddun ni ialah cupak. Muddun. Sa' ni ialah gantang. Mud ni ialah cupak. Tapi ni berbeza mengikut negeri dan juga negara. Ada yang saiz dia besar sikit, ada saiz dia kecil sikit. Begitu. Baik. Maka mudah kita nak faham. Kalau kita di wilayah persekutuan ni, zakat fitrah kita berapa ringgit? 7. Maka 7 ringgit ni bersama dengan 1 gantang. 1 gantang beras. 7 ringgit. Ni di wilayah lah. Jadi 1/4 daripada tu berapa? 2 ringgit lebih kan? Ke tak sampai? 1. Lebih kurang 2 ringgit lah. Lebih kurang 2 ringgit. Maka untuk sehari puasa, maka dia bayar 2 ringgit. Itu ni lah. Tapi kalau di sebelah wilayah persekutuan kita ni, boleh kita tanya kepada geng-geng PPZ, tanya pada geng-geng Mawib, untuk fidyah tu bagusnya 1 hari puasa tu, 1 hari puasa ni 1 fidyah. 1 fidyah tu berapa ringgit? Itu kalau kita mau bayar dengan nilai. Dan bagus kita bayar lebih. Bagus kita bayar lebih. Okey. Begitu. Kalau nak cerita nanti kita masuk buat tajuk zakat lah, dia lebih detail sikit. Nak convert sa'un ni kepada kilogram. Kemudian kilogram pula beras yang mana satu harga beras yang nak diguna pakai. Sebab harga beras kan beza-beza. Kan? Dia ikut grade. Beras wangi AAA lain dia punya harga ni, AA lain, beras putih lain, beras hancur lain, beras biasa lain, beras siam lain. Dia banyak dia punya harga. Jadi harga yang mana kita nak guna pakai? Itu detail sikit lah. Tapi kalau bagus nanti kita panggil geng-geng PPZ. Itu untuk bahas tu lagi bagus lah. Dia orang lebih faham bahas tu. Terus yang kedua tadi berkenaan dengan yang meninggal. Okey, terima kasih. Yang meninggal. Orang yang meninggal, keluarga kita meninggal, katalah beliau ke sebagainya kan, mesin dia hidup dulu, ada puasa yang dia tidak gantikan lagi ataupun dia tak berpuasa, sedangkan dia tak sakit pun. Kemudian bila sudah dia meninggal, kita sebagai waris kena bayar fidyah tak bagi dia? Jawapannya ialah kena. Kita bayar fidyah.
Bayarkan fidyah baginya. Macam mana nilai dia? 1 hari 1 fidyah. 1 hari 1 fidyah. Berapa hari yang dia tinggal dulu, bayarlah fidyah dia tu. Begitu. Faham ya? Nampak kan? Okey, begitu. Jadi kalau kita supaya fidyah dia, kita wajib berpuasa apa? Tak. Kita tak wajib puasa bagi pihak dia, tak wajib. Kita hanya bayar fidyah saja bagi pihak dia. Bayar fidyah saja bagi pihak dia, bukan berpuasa bagi pihak dia. 20 tahun juga. Ganda. Kalau 20 tahun kena ganda. Kalau benda tu berlaku tahun 2000 punya. Tahun 2000 yang ditinggal tu. Contoh kan tahun 2000 kan, sekarang ni dah 22 tahun sudah kan. 20 tahun lah kita ambil lamsam. Okey, katalah tahun 2000 punya dia tinggal puasa. Berapa hari dia tinggal tu? 7. Betul ke tidak? Sebulan lah. Katalah 30 hari. Okey, baik. Kita kira 30 hari. 30 hari. Kan? 30 hari. Ni kita tulis dulu, takut lupa. Tahun semasa dia tak kira ganda. Tahun semasa dia tak kira ganda lagi. Dia ganda tu bila masuk tahun selepas tu. Dan selepas tu lagi lah. Dia ganda. Maksud dia berapa tahun sudah? 20 tahun. Jadi 30 kalilah 20. Dia jadi berapa? 600. Maka 600 cupak, 600 fidyah. Kalau satu fidyah tu harga dia RM5, kalilah 600 kali 5. 3,000. Jadi itulah dia punya nilai fidyahnya. Dan kita boleh bayar ansur-ansur. Bukan wajib kena bagi serentak begitu. Faham ya? Ansur-ansur sampai habis ya? Bolehkah dia minta bantuan zakat untuk bayar fidyah? Kalau macam tu tak wajib dia bayar fidyah. Kalau dia sampai nak minta bantuan zakat, makna dia orang susah. Maka tak wajib dia minta bantuan, tak wajib dia bayar fidyah tersebut. Begitu. Sampai tahap begitulah. Tak begitu. Okey? Dia faham ya? Contoh dia muflis dan sebagainya kan? Asal dulu dia kaya, tapi musim kaya dia tak ingat pun nak puasa. Bila dia dah jatuh miskin, dia jatuh muflis baru dia ingat. Habis macam dia nak buat, duit dah tak ada. Nak bayar untuk diri sendiri, nak selesaikan hutang pun tak boleh. Ini kan pula nak hutang yang berkenaan dengan ibadah ni, contohlah kan. Maka pada ketika itu dia tangguh dulu. Dia tak wajiblah bayar ketika tu. Kalau umur dia panjang, nanti dia ada duit balik semula, dia bayarlah balik. Begitu. Dia faham? Bukan tak wajib tu selama-lamanya, tidak. Tapi ketika dia memang dah susah, tak muflis, tak ada duit sebagainya tadi itu, dia dikira asnaf. Bila asnaf, fakir miskin, dia menerima zakat. Dia menerima fidyah. Bukan dia membayar fidyah. Faham ya? Bukan dia membayar zakat. Asnaf ni dia menerima. Tapi bila dia bukan lagi asnaf, maka dia membayar. Itulah syoknya, halus dan juga murninya cara sistem Islam. Orang berada bagi kongsi. Orang yang tak ada dia menerima. Nanti bila dia dah kaya, dia pula kongsi. Macam tu masalahnya. Bila dah kaya tak ingat nak kongsi. Tu masalah. Big problem. Kan? Jadi kalau dia tak mampu sampai dia meninggal, tak apalah, kita minta kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada waris dia yang mampu, waris ni kena tanggungkan. Begitu. Dia tak mampu sampai dia meninggal, ada waris yang mampu, tolonglah bayarkan fidyah bagi pihak dia tadi. Itu kita sebut tadi, yang soalan tadi tu kan. Begitu. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Selesai InsyaAllah. Ada rezeki akan datang, kita sambung lagi. Panjang sudah perbahasan kita, ambil masa sudah di sini. Minta maaf ya tuan-tuan kita ambil masa sikit. Boleh kan? InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'alimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqina faqi ahlana. Wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minumlah dulu.